Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan secara ringkas maksud tafsir bil-Maksur. Baik, yang pertamanya definisi bagi tafsir al-Maksur ialah satu tafsir yang mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan riwayat para sahabat radhiyallahu anhum atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in, iaitu tabi'in yang selepas daripada sahabat. Baik, tafsir al-Maksur mempunyai 5 perkembangan. Yang pertamanya, perkembangan secara lisan atau periwayatan. Ia berlaku pada kurun pertama hijrah pada zaman sahabat dan permulaan tabi'in ketika zaman Khulafa ar-Rashidin dan kerajaan Bani Umayyah. Mufassir yang terkenal ketika itu ialah Khulafa ar-Rashidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan juga Aisyah radhiyallahu anhum. Dan kemudiannya pada ketika itu juga terbinanya madrasah tafsir daripada Ibnu Abbas di Mekah, Ubay bin Ka'ab di Madinah dan Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Iraq. Dan yang kedua, perkembangan secara penulisan bersama dengan hadis. Ia berlaku pada kurun kedua hijrah pada zaman tabi'in dan tabi'in ketika pemerintahan kerajaan Abbasi. Hadis ketika zaman itu hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dari riwayat para sahabat atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in telah digunakan pakai dalam penulisan tafsir bil-Maksur. Mufassir ketika itu yang terkenal ialah Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah yang mencatat tafsiran Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam yang mencatat tafsiran Ubay bin Ka'ab, dan Hasan al-Basri dan Masruq bin al-Ajda yang mentafsirkan tafsiran daripada Abdullah bin Mas'ud. Baik, yang ketiga, perkembangan melalui penulisan tafsir bil-Maksur dengan jalur sanad berasingan dari hadis. Ia berlaku pada kurun kedua dan ketiga hijrah, iaitu pada zaman atba'at tabi'in, dan kitab tafsir yang dibukukan ketika itu ialah Sahifah Ali bin Abi Talha yang mencatat riwayat Ibnu Abbas, tafsir Sufyan bin Sa'id as-Sawri dan juga tafsir Sufyan bin Uyainah dan lain-lain lagi. Banyak lagi kitab tafsir yang dibukukan ketika zaman itu. Baik, yang keempat ialah perkembangan penulisan secara lengkap berserta dengan sanad yang bersambung. Ia berlaku pada tahun keempat Hijri. Pada ketika itu, mufassirin berusaha mengumpulkan riwayat yang maksurah daripada dalam tafsir dari hadis-hadis, kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in dan tabi'at tabi'in. Dan tafsiran ketika itu dan tafsir ketika itu sangat lengkap mengikut susunan mazhab. Tafsir yang dibukukan pada peringkat ini ialah tafsir Ibnu Majah, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Abu Bakar bin Al-Muzir Al-Nasiburi, tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan juga lain-lain lagi. Baik, seterusnya ia peringkat yang terakhir iaitu peringkat perkembangan pengguguran sanad dari tafsir bil-Maksur. Baik, tujuan pengguguran sanad ini ialah untuk memudahkan penuntut ilmu tafsir tanpa mengambil kira riwayat yang sahih dan dhaif. Tetapi ketika itu ia menjadi sukar untuk para penuntut tafsir ini menilai riwayat tersebut dan membezakan antara riwayat yang sahih dan dhaif. Contoh tafsir yang mempunyai pengguguran sanad ialah Bahr al-Ulum oleh Az-Samarkandi, Al-Kashaf Al-Bayan, tafsir Al-Quran oleh Abu Ishaq At-Talabi dan lain-lain lagi. Baik, seterusnya selepas zaman perkembangan yang kelima ini munculnya asbab kelemahan tafsir bil-Maksur. Yang pertamanya, berlakunya pemalsuan dalam tafsir bil-Maksur ini iaitu dengan wujudnya masalah politik, fahaman Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Dan keduanya, kelemahannya ialah wujudnya cerita-cerita Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat yang penuh dengan khurafat dan sering menodai akidah Islamiah. Dan yang ketiga, penghapusan sanad. Dia mengakibatkan bercampur adanya riwayat yang sahih dan yang tidak sahih seperti tafsir As-Samarkindi, At-Talabi, As-Sayuti, Asy-Syaukani dan lain-lain. Tapi pada ketika itu, cara atasi bagi mufassirin ialah dengan merujuk kembali tafsir bil-Maksur yang menyebut sanad seperti tafsir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Itulah serba ringkas tentang tafsir bil-Maksur yang boleh saya terangkan. Saya Muhammad Ainul Aiman bin Rosli 050093.